اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bahagian kedua daripada bawah. Muka surat 2, bahagian kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Percaya terjemahan daripada iman. Dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada, yakni kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, dan daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang, telah diqadakan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Saat hati seseorang beriman, saat seseorang melakukan ketaatan, itulah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan untung jahat, iaitu kufur dan maksiat, kekufuran seseorang, melakukan kemaksiatan seseorang, telah diqadakan oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Sampai masa seseorang kufur, hati kufur, perbuatan kufur, percakapan kufur, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saat seseorang berjudi, minum arak, saat seseorang berzina, saat seseorang mencuri, merampok, membunuh, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita selesai dah bicara berkaitan dengan qada. Kita bicara pula berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak terkecuali, walaupun satu benda yang halus,
seumpama sebesar zarah, sebesar habuk, sebesar kuman. Tidak ada yang berlaku melainkan adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk hati kita memilih itulah perbuatan Allah. Termasuk gerak diam kita berusaha itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada usaha perbuatan, wajib berpegang. Tetapi pada hakiki sebenar-benarnya diri pilihan hamba, diri usaha perbuatan hamba, gerak diam hamba adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Bukan pilihan terdetik di hati pun Allah yang buat. Bukan usaha gerak diam, berkelip mata, bergerak nadi pun Allah yang buat. Sekalian berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berulang kali dah saya tekan, permati pada keesaan wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Mati molek situ. Kemudian nanti insya-Allah nak bicara berkaitan dengan pegangan-pegangan yang terpesong, sama ada pegangan yang khilaf pada kapi ataupun pegang yang kapi ijma' ulama. InsyaAllah saya akan ambil daripada umbinya keesaan pada perbuatan, keluar dua makna. Kemudian pergi pula kepada lawan kepada keesaan pada perbuatan keluar dua makna tu, keluar pula dua kesyirikan pada perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil kam muttasi pada perbuatan dan kam munfasi pada perbuatan. Jadi hak bicara qadar perbuatan Allah ni, saya akan pergi kepada keesaan pada perbuatan dua makna, akan pergi pula kepada lawan kepada keesaan pada perbuatan dua makna ni. Mensyirikkan Allah yang pertama kam muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah yang kedua kam munfasi pada perbuatan. Kita akan pergi kepada wahdaniyah pada perbuatan. Dari segi kita akidah Ahlussunnah Jamaah, wahdaniyah pada perbuatan dua makna, apa makna? Kemudian pula lawan kepada dua makna bagi keesaan pada perbuatan. Dalam kitab Hidayatus Sibyang ni dia ada bicaralah berkaitan dengan sifat 20. Tetapi dia tidak ada huraian panjang dalam kitab Hidayatus Sibyang ni. Keenamnya wahdaniyah. Erti wahdaniyah esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, esa segala sifat Allah Ta'ala dan segala perbuatannya, esa pada segala perbuatan. Setakat tu je. Setakat tu je. Bermula maknanya makna esa pada zat, esa pada segala sifat, esa pada segala perbuatan, iaitu tiada yang menduai, tiada yang mensyirikkan, tiada yang menduai pada zatnya zat Allah dan pada segala sifatnya, tiada yang menduai pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya, tiada menduai pada segala perbuatan. Setakat tu je. Didatangkan wahdaniyah pecah tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian wahdaniyah pada zat dikeluar dua makna. Tertolak kamu tasi, kamu pasi pada zat. Keesaan pada sifat keluar dua makna. Tertolak, ternapi, mustahil sama sekali, kamu tasi, kamu fasi pada zat. Keesaan pada perbuatan keluar dua makna.
ternapi, tertolak, mustahil, kam muttasi, kan munfasi pada perbuatan. Kam ni berbilang, itulah kamnya. Kam tu berbilang. Wahdaniyah tu satu, kamnya berbilang, tu je lah. Jangan jadi payah pula, main duk kokang, pening kepala dia kata. Allah payah apa? Kam berbilang. Dah wahdaniyah satu, kam berbilang, tu je. Dah mutasi pula, mumpasi pula. Pelik apa mutasi mumpasinya? Kita duk ngaji tajwid dah kan. Mak jaih, mak wajib mutasi, mak jaih mumpasi. Payah apanya? Tak reti. Tak reti mak wajib mutasi, mak jaih mumpasi. Dia terjemah tu. Tapi orang sekarang saya tengok dalam buku dia terjemah. Kita ngaji budak-budak tu, kita tak terjemah. Dia tak terjemah. Mak wajib mutasi, dia tak terjemah. Mak jaih munfasi, dia tak terjemah. Cuma kita faham gitu je. Orang kata sekarang dah saya tengok dalam buku-buku baru tu, dia terjemah. Kita dulu ngaji kan, izhar, ikhfa, idgham, iqla'. Tak terjemah. Sekarang tengok comel orang sekarang dia ajar. Sebab apa letak nama izhar, sebab apa letak nama ikhfa, sebab apa letak nama idgham, sebab apa letak makna iqla'. Kita ngaji budak-budak kenal nama je, tapi sebab apa timbul nama gitu. Tu gua dah ajar. Cuma faham, tapi kita faham. Kita faham. Izhar baca-bacaan kita faham. Tapi taklah dia ajar izhar tu kenapa letak nama izhar, dia tak ajar. Tapi tengok sekarang nampak dalam buku-buku tu dia letak makna. Kita cuma faham izhar kerana cara baca. Kita faham gitu. Mak wajib mutasi, mak jaim mumpasi tu mutasi mumpasi. Mutasi berhubung, munfasi berasing-asing. Ada ni. Contoh ni contoh. Tak apalah, kita bukan lagi pada bicara wahdaniyah ni. Kita kata contoh ni satu dia panggil. Kalau pada zat satu, dia panggil satu. Tapi banyak dah juzuk. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada orak, ada jari, ada tapak, ada lengan. Ni banyak ni. Dia panggil kam, berbilang pada zat, tapi muttasi pada satu tangan. Muttasi lah sebab berhubung, tak cerai. Dah munfasih macam mana? Ni dia panggil apa ni? Dua tangan. Dua ni panggil kam. Tapi munfasih lain, tangan kanan lain, tangan kiri lain. Itu munfasil. Itu je. Kalau kita kata pada perbuatan, dua orang buat kerja, kam dah tu, kam berbilang dah dua orang buat kerja. Dua buat kerja ni satu barang berat, maka seorang akak sebelah, seorang akak sebelah. Dia panggil berbilang pada perbuatan. Itu kan berbilang. Tapi berbilang pada perbuatan apa? Muttasi. Berhubung, bekerja sama. Ni berkongsi. Itu panggil kam muttasi pada perbuatan. Perbuatannya satu, akak barang, tapi tukang akaknya berkongsi. Itu muttasi. Ada ni. Dah munfasil macam mana pula? Dua orang tukang akak, tapi barang ringan. Mu akak bahagian mu akak bahagian mu. Siap mu akak, mu balik. Siap mu akak, mu balik. Berbilang tak tukang akak? Berbilang. Kam. Tapi munfasil, berasing-asing kerja. Mu kerja mu akak bahagian mu ringan je kan? Mu kerja mu akak bahagian mu ringan kan? Itu kan munfasil. Kan? Payah. Jadi kam muttasi, dua orang yang tukang buat. Dua orang yang tukang buat, tapi berhubung pada satu pekerjaan. Sudah barang berat nak buat seorang macam mana, nak akak seorang macam mana. Kena akak dua orang. Bila dua orang akak, dia panggil kam, berbilang tukang akak. Tapi muttasi, berhubung. Apa makna berhubung? Berkongsi, bekerjasama, bersyarikat. Itu syirik-syirik tu.
Tapi kalau barang ringan, dua orang juga tukang akad. Berbilang tukang akad kam. Tapi munfasil, apa munfasil? Berasing-asing tagang. Ni cakap tu guru lah. Berasing-asing kerja. Mung akad bahagian mung, aku akad bahagian aku. Tapi berbilang ke tak? Berbilang. Tapi munfasil, dipanggil secara infisal. Secara bercerai-cerai, mung khija mung, mung khija mung. Tu gitu. Apa kat situ? Tu hak lawan kepada hak wahdaniyah. Nabi faham situ je sebab saya nak pergi kepada hak pegangan terpesong hak kam muntasir, kemudian kam munfasil. Kita berpegang sekalian yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak berkongsi, tidak bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Tak ada. Berkongsi pun tak ada. Kalau suku-suku, makhluk ni buat sendiri-sendiri. Tak ada kait dengan Tuhan. Lagilah mustahil. Sebab itulah kalau hak munfasil ni kafir ijma' ulama. Sebab apa? Jauh sangat-sangat. Hak muttasil ni syirik dah, sesat dah. Sebab makhluk yang menjadikan juga, tapi bukan makhluk seorang. Berkongsi dengan perbuatan Allah. Hak tu pun khilaf dah. Pada kafir ada kata kafir juga. Kalau perbuatan makhluk berkongsi dengan perbuatan Allah, makhluk Tuhan juga lah. Dia berkongsi ni sama level. Ke kan? Berkongsi ni sama level, sama kuat, sama gagah, baru berkongsi. Ke kita berkongsi, kita hok gagah, kawan kita tu kengih nak kongsi gitu. Dah gaji sama. Lepas tu akak dengan dia. Kita juga mupu apa? Mupu ni tau. Apa? Kita juga mupu mana? Suku sembang apa macam tu? Suku sembang. Suku sembang ke suku gitulah. Ada tak mana kita ni kerja suku sembang ke? Mana? Suku sembang. Betul tau. Suku sembang. Kita tak tahu. Orang kek. Kau kata kan. Suku sembang ni maknanya mupu lah kita buat kerja seorang. Dagu kita tu jenis kengih. Tahu dah kengih? Tahu lah kengih. Kena tanya pula. Orang tak faham bahasa pun. Lorat. Lorat tak faham. Kita nak kongsi ni kena sama level, barulah jadi. Jadi kalaulah perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan makhluk, perbuatan makhluk berkongsi dengan perbuatan Allah, makhluk ni sama level Tuhan juga. Lepas tu setengah ulama katakan kafir lagi yang berkongsi. Mana kalau berkongsi pun sesak sangat-sangat. Hak dia panggil hak muttasi tu, hak ittisal tu lah. Hak berkongsi, hak bekerjasama tu sesak dah. Hak infisal, perbuatan makhluk semata-mata yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, hak tu kafir ijma' ulama. Ada ni. Hak pegangan kita ke semua yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak bekerjasama dengan perbuatan hamba, yakni makhluk. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang langsung tidak ada yang bukan perbuatan Allah secara suku sakat makhluk ataupun hamba yang menjadikan. Tu lagilah mustahil secara infisal, secara berasing-asing, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Tu apa infisal, berasing-asing. Perbuatan Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Lepas tu jadi kenyang, jadi hilang dahaga, jadi putus,
jadi hangus. Tidak ada langsung kaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk semata-mata yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang memutuskan, yang menghanguskan. Semata-mata makhluk. Tidak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat siang, Allah buat malam. Allah memperjalankan planet-planet yang besar untuk setakat mengenyangkan, menghilangkan dahaga, untuk setakat memutuskan, untuk setakat menghanguskan. Tak ada Allah langsung situ. Makhluk semata-mata. Kafir ijma' ulama. Sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, pergi Mekah pun tidak sah. Tetapi pada zahirnya macam mana? Yang mengenyangkan nasi. Pada zahirnya yang menghilangkan dahaga air. Pada zahirnya yang memutuskan adalah pisau. Pada zahir ni yang menghanguskan adalah api. Itu pada zahir. Daripada kecil itu yang kita nampak, hak tu yang kita kata, hak tu yang kita dengar. Kita kata lepas makan kenyang, lepas minum air hilang dahaga. Kita dengar pun gitulah. Oh, duk main sajalah apa Gilah makan kenyang lah. Kita cakap pun sama, kita dengar percakapan pun sama, zahir pun sama. Tak makan lapar, lepas je makan kenyang. Zahirnya gitu. Tetapi yang jadi kenyang perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Sekalian adalah qadar perbuatan Allah. Jadi macam mana nak berpegang? Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang memutuskan, Allah yang menghanguskan. Tu kata kena tanam akidah kepada anak-anak kita ni. Qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Gaib belaka. Hak qada azali, hak tu hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu hak tu. Qada azali. Itu ketentuan azali. Gaib dan ianya ketentuan azali. Hak qadar, apa yang berlaku ni. Perbuatan Allah gaib. Perbuatan zahirnya perbuatan makhluk lah. Perbuatan nasi, perbuatan air, perbuatan pisau, perbuatan api. Zahir dia. Dah. Qadar. Perbuatan Allah. Itu gaib. Jadi macam mana nak berpegang dengan perkara gaib ni? Itu kena tanam. Daripada budak lagi. Nak buktikan macam mana? Tak makan lapar, makan kenyang lah. Buktikan yang mengenyang itu Allah. Kita tak suruh makan. Tengok. Allah yang mengenyangkan. Buktikan Allah yang mengenyangkan. Perkara gaib nak buktikan macam mana? Cuba buktikan kewujudan malaikat. Cuba buktikan kewujudan malaikat. Bukan malaikat hok jauh-jauh no. Malaikat kiri kanan tu. Buktikan. Kewujudan malaikat. Buktikan. Nak buktikan macam tu benda gaib. Tapi kenapa kita percaya? Sebab ditanam dari masa budak-budak. Orang tu dia pesan semua. Malaikat ada kiri kanan tu tulis perkara baik, tulis perkara jahat tu. Padahal gaib buktikan tak boleh. Buktikan barzah. Ada persoalan barzah, ada nikmat, ada azab dan barzah. Buktikan. Masuk kamera ke macam mana ke, buktikan. Alam barzah. Tapi macam mana kita percaya sepenuhnya? Sebab ditanam daripada budak lagi. Lepas dikebumikan, muka nakik mari tanya. Kalau tak dijawab kok muka nakik katok. Sebab tu muka nakik pula tarik dengan kuku dia. Ni orang tu dah duk cerita. Kita pun percayalah kepada muka dan nakik. Percaya pada barzah. Tak pernah terfikir di kepala otak kita. Orang tu ni cerita ni kita minta bukti baru tahu.
Dia sedap dengan cerita. Dah, kita percaya gitu je. Nak buktikan macam mana perkara gaib, malaikat pun gaib, barzah pun gaib. Qada qadar pun gaib. Hak qada hanya Allah yang mengetahui. Hak qadar yang sedang berlaku sekarang. Zahirnya ada qadar perbuatan Allah? Tak ada. Jadi macam mana nak berpegang semua yang berlaku tu qadar perbuatan Allah? Tu kata kena tanam dengan ilmu akidah, ilmu iman kepada anak mula-mula sebelum semayang, sebelum puasa, sebelum baca Quran. Hak tu hak mula-mula. Kena tanam dah slow. Hak malaikat lah, hak barzah lah, hak akhirat lah, hak mahsyar lah, hak syurga neraka lah. Tanam perlahan-lahan bab qada, bab qadar. Oh, kalau tidak sebagaimana zahirnya makhluk, berpegang makhluk semata-mata secara infisal, secara suku-suku, bercerai langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian Allah buat siang, buat malam, kerja besar-besar. Bahagian makhluk kerja kecil-kecil yang tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Infisal terus, suku-suku terus, pecah terus. Kafir ijma' ulama. Tak ada khilaf ni. Pegangan. Kita dah cakap tu tak salah. Makan, nambah, kenyang. Minum air, hilang dahaga. Pisah tajam, molek. Pisah baru, asah. Pisah mahal. Pisah mahal tu kan. Ni dekat masuk bulan korban ni kan. Tengok pisah tukang sembelih tu warna. Tengok pisah dia warna. Dia tekan perah gitu je. Tajam, pisah harga berapa? Allah pisah tajam molek. Allah api kuat molek. Tak ada apa-apa nak cakap tu cakap sebab. Di pegangan kita qadar perbuatan Allah, kesemua berlaku perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan atau pegangan. Ingatan di hati, tak ada timbul qadar Allahnya. Timbul nampak nasi, timbul nampak air. Hati kita tak ada ingat kepada qadar perbuatan Allah. Hati orang awam tak ada salah-salahnya situnya. Jangan duk renung pula. Allah yang mengenyangkan bukan nasi. Allah mengenyangkan bukan nasi. Pada bengong situlah. Jangan duk main gitu. Putus orang mana-mana pada orang ising. Ada ni. Jadi ising kok. Eret tank lah jawapan dia. Orang ada komen. Apa dia eret tank? Kena tank. Tank kena ada tank tau. Eret tank. Dia ambil tank susu kecil-kecil tu, dia bubuh di tali, dia bubuh di belakang, dia pun berjalan, bunyi injing. Tank belakang tu bunyi injing. Eret tank lah. Gila lah maknanya. Putus orang. Jangan duduk ni. Duduk paksa gitu. Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Allah tak ada raja gitu. Ada orang raja lupa Allah yang mengenyangkan, ingat nasi, kafir lalu dah. Tu raja sesat. Tu raja karuk gitu tu. Lupa Allah yang mengenyangkan, lupa Allah yang menghilangkan dahaga, lupa Allah yang memutuskan, kafir. Ni ajaran sesat, ajaran karuk. Percakapan asbab, ingatan asbab, tapi pegangan qadar, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi gaib. Ni anak-anak cucu kita macam nak gaib. Dah daripada kecil gitu dah kan. Lapar, hui susu, kenyang ah. Tu jelah. Nak apa lagi? Mana? Panas, buka kipas, buka ekong. Bila buka kipas, buka ekong, sejuk. Zahirnya kenyang mari mana? Mari dia beli susu sebotol. Tak kenyang apa lagi? Susu sebotol, tak kenyang apa lagi? Dah pasang kipas, pasang ekong. Sejuk okeylah. Tadi panas tadi. Mana zahirnya macam mana? Zahirnya makhluk lah.
Zahir makhluk, cakap pun makhluk, ingatan dah hati pun makhluk. Hakikinya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala ghaib. Inilah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ni. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ni petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Ghaib ni lah. Qada ghaib, qadar ghaib. Beriman dengan Allah, wujud Allah ada, wujud Allah ghaib. Semua ghaib dah ke tu. Atau mula-mulanya barulah wa yuqimunas salah, mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Jadi hak saya sebut tadi hak muttasil dulu baru munfasil. Hak sebut tadi hak munfasil dahulu. Mana infisal, tak ada kaitan. Apa berasing. Mana semata-mata nasi mengenyangkan. Secara tabi'i dia panggil. Secara semula jadi. Semata-mata air. Secara tabi'i, secara semula jadi. Semata-mata pisau, semata-mata api, secara tabi'i, secara semula jadi, yang menjadi memberi bekah. Dia ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kapi ijma' ulama. Tabi'i ni semula jadi. Ni pegangan ni. Kalau kita dah cakap semula jadi, alam semula jadi, itu cakap asbab je. Semula jadi ni pesing lah. Semula jadi ni dah nak makan nasi. Secara semula jadi nasi itulah mengenyangkan. Ini secara tabi'i. Ini kapi ijma' ulama. Ini infisal dia panggil. Kam munfasil. Tak apalah kita sebut infisal dahulu. Kemudian secara ittisal macam mana? Secara berkongsi. Nasi mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, kemudian pisau memutuskan, api menghanguskan. Ini buat contoh hak biasa dalam kitab. Biasa dalam kitab misal pisau dengan api, kita tambah dengan nasi air lah. Hak lain samalah, obat ke apa sama je. Sama je perkara yang lain. Ini kita misal kalau kita agak pisau dengan api. Kita buat misal dengan nasi, air, pisau, api. Sekarang memang nasi mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, api, pisau memutuskan, api menghanguskan. Dengan quwwah. Dia panggil quwwah. Qaf waw ta marbutah. Quwwatun. Quwwah ni apa? Jadi di nasi tu Tuhan letak satu kuah. Dengan kuah itulah nasi mengenyangkan sendiri-sendiri. Di air tu Tuhan letak kuah. Kuah di air tu sendiri-sendiri menghilangkan dahaga. Kuah di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Kuah di air tidak boleh tidak boleh menghilangkan lapar. Tapi lapar-lapar kalau minum air tu lega sekejap tau. Tapi nak ceritanya Tuhan letak kuah di air menghilangkan dahaga, kuah di nasi mengenyangkan. Tapi ni Tuhan letak ni. Sekarang Tuhan jadikan nasi, Tuhan letak kuah di nasi. Tuhan jadikan air, Tuhan letak kuah di air. Tuhan jadikan pisau, Tuhan letak kuah. Kuah ni kita kata ketajaman. Tuhan jadikan api, Tuhan letak kuah kepanasan tu. Quwwatul hararah dia panggil, kepanasan tu. Jadi kuah di nasi ni Allah yang buat. Kuah di air ni Allah yang buat. Kuah di pisau di api ni Allah yang buat. Ni perbuatan Allah. Sampai masa kuah tu sendirilah yang menjadikan pula. Kuah di nasi mengenyangkan, bukan perbuatan Allah.
Kuah di air menghilangkan dahaga, bukan lagi perbuatan Allah. Kuah di pisau memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah. Kuah di api menghanguskan, bukan lagi perbuatan Allah. Tetapi walaupun nasi, walaupun air, walaupun pisau, walaupun api yang menjadikan, dengan kuah yang Allah bubuh situ, tu panggil apa? Ittisal, berkongsi, bekerjasama dengan perbuatan Allah sebahagian. Ini ittisal ni. Hak tadi, hak infisal, tak ada. Semata-mata nasi mengenyangkan, semata-mata air menghilangkan dahaga, semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api menghanguskan. Tak ada kuah-kuahnya Tuhan letaknya. Tu kapit jemaah ulama. Ni dah memanglah nasi yang mengenyangkan, tapi Tuhan letak kandungan di nasi tu. Dengan kandungan Tuhan letak tu lah. Kandungan tu lah pula yang berperanan pada mengenyangkan. Tapi nasi boleh mengenyangkan, kuah tu bagaimana? Allah dah bubuh situ. Pada ni, ada tak situ peranan perbuatan Allah? Ada. Iaitu Tuhan jadikan kuah di nasi, di air, di pisau, di api, di obat. Kandungan-kandungan Tuhan jadi belah ke di obat tu? Di pemakanan. Pemakanan habatus sauda ke, minyak zaitun ke, kherma ke, ada khasiat situ Tuhan buat. Ada ni. Jadi sampai masa obat tu menyembuhkan, tapi mari mana tu dalam tu siapa buat tu? Allah yang buat. Memanglah kita makan habatus sauda, minyak zaitun, kherma, ada dia punya mana ni? Keberkesanan dia, tetapi dengan khasiat mari Tuhan belah ke ada situ tu. Tapi sampai masa menyembuhkan, bukan Tuhan dah obat. Pada masa jadi sihat sedikit, bukan Tuhan dah pemakanan tadi. Dia panggil apa? Berkongsi, ittisal, berhubung, bekerjasama, bersyarikah. Itu mensyirik. Tapi bukan semata-mata makhluk. Tapi bukan Allah dengan keesaan. Makhluk semata-mata pun tidak, Allah semata-mata pun tidak. Dia panggil ittisal ni, berkongsi. Allah jadikan kuah di nasi, kuah tu pula yang menjadikan kenyang. Allah menjadikan kuah di air, kuah di air tu menjadikan hilang dahaga. Jadi Allah separuh, kuah makhluk tu separuh. Sebab nasi makhluk, kuah di nasi makhluk, Allah yang buat kan. Air makhluk, kuah di air makhluk, sebab Allah yang buat kan. Tapi sebab masanya bukan Allah yang menjadikan kenyang, menjadikan dahaga. Allah hanya menjadikan kuah di nasi, Allah hanya menjadikan kuah di air, habis kerja Allah. Kerja kuah dah pulaknya yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang memutuskan, yang menghanguskan, yang mensehatkan. Ni. Ini hak ittisal dipanggil. Hak ni khilaf pada kafir. Ini khilaf pada kafir. Hak ni lah hak saya biasa jumpanya. Hak pesen ni lah. Hak pesen tak ada kaitan dengan Tuhan tu tak lah. Hak pesen dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kita pun cakap dengan izin Allah. Kita biiznillah, bi qudratillah wa iradati. Biiznillah, bi qadaillah wa qadarih. Kitanya izin Allah tu qada qadah lah. Ada orang dengan izin Allah, Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Pernah lah. Pernah. Maknanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas dia makan ni satu obat tu, Alhamdulillah, jadi okey penyakit dia. Alhamdulillah. Bagus lagi tu. Mana mengangkatkan kesyukuran kepada Allah, nisbah zikir lidah. Hati bersyukur ke tak? Sebab syukur-syukur ni sifat hati. Syukur ni wajib.
Syukur ni sifat hati. Alhamdulillah itu zikir lisan, hukumnya sunat. Syukur ni sifat hati, hukumnya wajib. Ada ni. Alhamdulillah zikir lidah, hukumnya sunat. Tapi baguslah alhamdulillah. Semenjak makan ubat tu jadi sehat. Okeylah. Kalau jenis Allah mujulah jumpa ubat, patut pun ubat tu mahal, doktor pakai yang sure kan. Harga berapa? Telang suti beza lalu dah. Nak kata gua ni. Tak ada kata gua ni lah. Dah tak ada alhamdulillah. Di lidah alhamdulillah tu sunat. Nak obat semata-mata. Obat semata-mata lah dia cakap. Macam mana hati dia? Kenapa kamu lu cara hati orang? Dia orang Islam. Maka kita letak iman akidah dia, tetaplah qada-qadar. Cakap tu cakap sebab. Kenapa kita kata dia cakap sebab? Dia orang Islam. Kalau orang kafir cakap gitu, itulah pegangan. Orang kafir kan? Orang Islam bercakap begitu, iman dia tidak. Ni kita hukum gitu. Dia iman dia kedok tu dia dengan Tuhan lah pulaknya. Sebab orang Islam tidak semestinya beriman. Tapi oleh kerana orang Islam bercakap begitu, maka kita letak itu hanya cakap asbab. Tapi kalau orang kafir cakap gitu, itulah pegangan. Orang kafir Tuhan pun tak ada. Takkan dia tidak beriman dengan Allah. Tapi tanya sembuh, Allah buat. Nak ikut mana Allah? Kita beriman dengan Allah. Tapi bila orang Islam bercakap, tu cakap asbab. Mana? Tak ada nak hukum tu. Tapi gitulah. Allah mujulah obat mahal. Itulah. Kena pergi cari doktor, hak pakar macam tu. Hak saya dengar ni molek. Alhamdulillah. Lepas makan obat ni jadi sehat. Tak apa lah, baguslah. Lepas tu dia sambung pula. Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan. Allah mengizinkan obat menyembuhkan. Dan sekali sembuh ni Allah buat ke obat buat? Obat buat tapi dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin Allah, obat tak nak buat juga. Iyalah sekarang ni Allah yang menyembuhkan ke obat yang menyembuhkan? Obat tapi dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, obat tak boleh berperanan. Tapi Allah menyembuh ke tak? Dah obat. Ni. Cakap comel. Akidah terpesong. Dengan izin Allah. Sebab apa? Allah letak dah kandungan dia obat. Sama masa Allah mengizinkan kandungan tu menyembuhkan. Allah menyembuh. Dah, ya Allah dah. Sebab Allah letak dah khasiat dia obat, kandungan dia obat. Allah mengizinkan obat menyembuhkan. Bukan Allah. Itu kan muttasil pada perbuatan. Bekerjasama pada perbuatan. Bersyarikat pada perbuatan. Itu syirik pada perbuatan yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Lepas tu kita ahli sunnah jemaah macam mana? Kita berpegang Allah jadikan kuah di nasi, kuah di air, di api, di pisau, di obat. Tapi nasi makhluk, kuah makhluk. Air, pisau, api, obat makhluk, kuah pun makhluk. Makhluk air bekas sama sekali. Allah letak kuah di nasi, tapi menyembuhkan tetap perbuatan Allah. Allah letak kuah di air, menghilangkan dahaga, tetap qadar perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Memang betul Allah jadikan tajam di pisau, Allah jadikan panah di api. Memang betul Allah letak khasiah di obat, khasiah di habatus sauda, di minyak zaitun, di buah kurma. Tapi sampai masa putuh ke, hangus ke, sembuh ke, sehat ke, qadar perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Memang kita berpegang Allah letak kuah di sesuatu benda. Tapi yang menjadikan tetap qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Hak infisa tadi tak ada kena-ngena dengan Allah. Semata-mata nasi, air, pisau, api, semata-mata obat, semata-mata pemakanan yang menjadikan bekas. Atau kafir ijma' ulama.
Infisaq kafir ijma' ulama. Ittisaq khilaf pada kafir. Takkan sama semula lah. Akidah kita ahli sunnah jemaah keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kita bicara qadar. Akidah yang kedua, rukun iman yang keenam. Yang pertamanya qada, yang keduanya qadar. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Ini buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Ada jumpa-jumpa lagi? Tadi ada pocik tu tunjuk saya. Hak dia dapat buku tu daripada KPJ. Hospital apa tu? Di KL. Apa dia? KPJ. Apa dia? Rasanya macam nama hospital tau. Ha? 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 Dia buku tu ditulis bawah ni Jakim lah, bawah ni. Bawah ni Jakim tapi atas tu KPJ. Tapi gambar lain sikit, gambar lain. Comel juga gambar dia tapi isi sama lah. Orang kita ni kan orang ada kenalan kan. Tak ada kenalan ke? Kenalan di KL ke? Allah lah. Tak jumpa cari lagi. Tak jumpa cari lagi. Dah lah siapa ke print sendiri warna siapa ke RM45 wala free je ni. Tapi gambar lain hok pocik tu gambar lain. Atas ni KPJ. Bawah ni ditulis lah Jaking. Memang Jaking juga. KPJ ni. Hak mana? Kau lupa ke mana? Tapi di atas ditulis atas. Maknanya buku tu dibahagikan di hospital lah kita kata. Dibagi hospital. Tapi maknanya macam Jaking tu buat untuk KPJ tu lah mungkin. Sebab dia cok atas ni KPJ. Atas ni. Tapi bawah ni tu dia lah hak Jaking. Memang hak Jaking ni. Tapi gambar pun jadi lain kan. Gambar tak sama. Gimana? Tak ada kenalan. Saya ni pun buku ni dapat dengan Ustaz Rosli. Ustaz jaga di hospital HSNZ apa? Hospital Terengganu kita ni ke apa? HSNZ. HSNZ. Jadi Ustaz Rusli tu ustaz di hospital tu, dia wisaya ni. Dia dapat daripada KA. Dia dapat tu dia letak dalam hospital dia lah. Dia beri saya sebutir ni. Itu je lah. Dia nak dapat semula tu pun jadi macam tak ada. Gitulah. Dia dapat tu dia dok silap. Dia bukan letak di hospital Terengganu je dok silap. Dia bagi dengan hospital-hospital daerah apa semua. Hospital-hospital daerah dia bagi. Tapi orang ni kalau boleh cuti seorang baru comel ni. Mana tiap-tiap rumah tu kena ada. Sebab apa? Sebab kita akan menghadapi situasi pesakit. Pesakit tu sendiri ke, pesakit tu keluarga, kita akan menghadapi situasi.
Dan kita nak bersuci macam, nak solat macam mana. Cuma dalam buku ni tidaklah sepenuhnya, tidak sepenuhnya bicara bab solat, termasuk bicara bab bersuci, bab taharah dalam ni. Ada belah kedai dah. Tak kira lah. Kalau kata pering RM45 pun, atas masing-masing dah pering warna. Kalau pering hitam putih, berapa sen je? 75 muka surat je. Tapi kalau pering hak warna, mahal lah. Tapi memang comel hak warna. Comel. Kita ni tak ada kontak tu. Tak ada kabel. Tak ada kabel. Kita banyak minggu dah ni duduk bicara buku ni. Tak ada orang nak beri. Beri boleh sekotok ke, tak senang kau. Beri sekotok. Kemudian kita hak minggu lepas tu, hak di Musab 15 minggu lepas, kita minggu lepas bicara hak berkaitan dengan syarat wajib. Bicara berkaitan dengan syarat wajib. Hak berkaitan dengan syarat wajib. Muslim mencecah usia baligh, berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas. Kemudian kita bicara mengelepasnya dalam keadaan dia hilang akal. Hilang akal kita faham dah. Hilang akal ni ada 3. Sama ada gila, dipanggil hilang akal, tu jelas. Termasuk hilang akal juga koma, pengsan. Termasuk hilang akal juga mabuk. Itu 3 hilang akal. Jadi dia hilang akal, maka tak cukup syarat wajib, tidak berkewajipan solat. Datang haid, datang nifas, gugur kewajipan solat. Bab orang tak wajib solat kan ada 7 kan. Orang kafir tidak bicara dah sebab kita orang Islam. Kanak-kanak kita tak bicara dah sebab kita orang balik. Dia ada 7 golongan yang tak wajib semayang. Kafir, kanak-kanak, gila, koma, mabuk, haid, nifas. Ada 7 golongan ni hak tak wajib semayang. Hak kafir tu tak bicara dah. Hak kanak-kanak kita tak bicara dah sebab kita orang Islam yang baligh. Hak masalah berakal, masalah suci daripada haid dan nifas. Kalau berakal ni maknanya berakal lah sepanjang masa. Ada ni haid nifas tu. Kalau haid nifas gak orang lelaki bereslah sepanjang masa. Orang puan pula orang puan hak muda-muda lah. Ada ni. Jadi sekarang ni kalau dia hilang akal, kalau dia haid, dia nifas, gugur kewajipan sembahyang. Tiba-tiba di hujung waktu, dia kita katalah bicara bab gila tu payah sikit. Sebab dia gila tu gila lah. Mereka gila sekejap-sekejap tu gila babi tu. Tu gila sekejap-sekejap je. Tu kerana tak makan obat ke gitulah. Faham ni? Biasa kalau kita nak sebut kau orang pengsan, dia tak wajib semayang. Nak bicara orang mabuk pun tersalah makan, payah kau nak cerita tu. Bukan orang mabuk naik kereta, bukan orang mabuk pergi ke laut, bukan. Orang mabuk pergi ke laut tu dia pergi cari mabuk. Ikan banyak pasto. Sutung banyak pasto. Yang dia cari mabuk tengah laut tu apa? Oh, kita tengah laut, kita tengah laut juga. Orang boleh ngai, boleh canda dia dak we pakai duk lesu situ yang kamu giwa apa. Orang hok gi tu orang hok biasa dah.
Dia ingat kesenang buat kali. Nak ikan tu, pasar ada tu. Ada belaka tu. Ikan segar ada, ikan kotor ada. Di pasar. Tu mabuk tu bukan tu. Ni mabuk hilang akal. Dia tersalah makan. Pung kita kata jarang berlaku lah waktunya. Pengsang ataupun haid dan nipah. Ataupun kita pergi pada haid dan nipah lah. Kita pergi pada haid dan nipah. Ini sama je lah, hukum ni sama je. Orang yang hilang akal, dia kembali siuman. Orang yang haid nipah, dia kembali suci. Tapi kita pergi pada orang haid nipah lah. Orang haid, orang nipah ni gugur kewajipan sembahyang. Di hujung waktu, kita cerita di hujung ni. Kalau di tengah waktu, tak sudah tanyalah. Ustaz duk cerita di hujung waktu, suci haid, suci nipah dengan bahu kering. Kalau di tengah, kalau di awal, tu nak kena kakak kepala tu. Dah tanya lah waktu. Hak tengah, hak di awal waktu. Tu sama telur lah, ni hujung. Mana ni? Jadi, asalnya 4.33. Kalau ikut ni hak jadual di masjid Bukit Besar ni. Mana 4.5 kering haid, kering nipah. Samalah hukum dengan 4.5 dia siumang daripada gila. 4.5 dia sedar daripada pengsang dia beberapa hari. Contohnya, dia pengsang beberapa hari kerana aksiden. Jatuh, terhantuk kepala. Dia pun sedar pukul 4.5. 4.5 tu waktu zuhur. Di hujung waktu zuhur lagi. Maknanya di hujung waktu zuhur kembali cukup syarat wajib. Orang haid, orang nipah tadi, dia orang Islam, syarat wajib. Dia orang balik, syarat wajib cukup. Dia orang berakal, syarat wajib cukup. Tapi dia ada haid, maka tak cukup syarat wajib, gugur kewajipan sembahyang. Tiba-tiba 4.5 hujung waktu zuhur, suci daripada haid, kembali cukup syarat wajib. Tapi dia belum mandi. Mandi itu syarat sah. Kita tak bicara di sini. Kita masih lagi bicara syarat wajib. Bila 4.5 cukup syarat wajib. 4.5 adalah waktu zuhur. Nak kena pergi mandi ni. Dia pun ambil tuala nak pergi mandi. Orang bangsa. Kewajipan solat zuhur atas batang tekak dia. Dia wajib kena qada. Saya mandi tak siap. Mandi itu untuk mengangkat hadas besar. Suci daripada hadas besar syarat sah semayang. Tapi suci daripada haid kering tu syarat wajib sembahyang. Kamu berkewajipan sembahyang apabila suci daripada haid dan nipah, apabila kering. Di situlah kamu wajib sembahyang. Tapi kamu wajib kena mencukupkan syarat sah. Bukan sengaja ni, memang lewat sangat suci dari haid dan nipah. Tak ada berdosa apa. Tapi untuk zuhur tu wajib diqadakkan kemudian. Itu jelah. Ini cerita hukum. Cerita dah mengelepaskan. Hak tunggu satu waktu, hak tunggu satu hari tu. Hak tu jauh sangat. Jauh sangat ketinggalan ilmu agama. Jauh sangat-sangat. Ni hujung waktu ni. Nak mandi pun tak sempat. Kalau kena haid pukul 4.20, hak tu wajiblah segera mandi. Sebut dah mengelepas. Kalau lewat-lewat, nak habis waktu dah, mandi hanya cukup untuk mengangkat hadas besar saja. Tak sunat dah meniga. Hak daki-daki tu, pasal cara tu. Dah kita tak mandi seharian, tak mandi dah. Mandi semula lepas dari sembahyang zuhur tu dulu. Dah 4.20. 4.20 dia kata kau. Maknanya kalau nak mandi, nak sunat meniga lagi, nak bersabung lagi, tak sempat solat zuhur, tak apalah qada, berdosa kamu.
Ada ni. Berdosa dah. Kan kita nak menghadap Allah kan. Kita bukan hanya mengangkat hadap besar. Kita nak menghadap Allah ni biar tubuh badan kita bersih molek. Menghadap Allah tubuh badan bersih molek tu sunat, bukan wajib. Memastikan solat dalam waktu tu wajib. Kita mengangkat hadap besar tu wajib lah. Kita meniga ketika mengangkat hadap besar tu sunat. Kita nak menghadap Allah biarlah tubuh badan kita ni bersih, tak ada busuk-busuk, sunat. Sekarang ni bukan kita nak tinggal benda sunat, tapi kita nak kejar kepada kewajipan kita tunaikan zuhur dalam waktu. Kalau kata pukul 4, okeylah lagi pukul 4 tu. Boleh lagi lah nak kemah, nak sabun, nak apa pun pukul 4 awal lagi. Pada ni. Hak ni pukul 4.20. Maknanya ada dalam 13 minit je lagi nak masuk asar. Hak tu hanya mandi qada mengangkat hadap besar saja. Keluar semayang zuhur. Alhamdulillah sempat dalam waktu. Nak semayang asar berasa tak sedap nak pergi mandi semula. Pergilah mandi semula pun. Mandi semula untuk hilang busuk-busuk tu lah. Mandi semula lah. Hak tadi kita kejar kerana untuk memastikan kita solat zuhur dalam waktu. Ada ni. Tapi kalau 4.30 memang tak sempat lah 4.30 tu. Maknanya cari tuala pun semua orang bangsa dah. Zuhur kena qada. Mana kalau kering nipah 4.30 pun zuhur kena qada. Sebab 4.30 tu waktu zuhur lagi. 4.33 baru masuk waktu asar. Kalaulah suci haid, suci nipah hak siumang daripada hilang akal tu tidak bicara sebab dia sama je hukum. Kalau kata maghrib 7.19. Ni hak di tempat kita ni maghrib 7.19. Kalau kita katalah 7 suku. Jus suku, kering haid, kering nipah, jus suku. Waktu asar lagi tu. 4 minit nak masuk maghrib tu. Sempat dah nak mandi. Tak pernah tengok jam dah. Kalau mandi tergesa-gesa tu. Setakat untuk ngakak ada besar tu. Tak boleh juga. Jangan duduk terjun bilik air gitu. Rebah bilik air. Itu jadi nyakit lain pula. Maknanya kita nak masuk bilik air. Sekadar mandi wajib. Selesai mengangkat hadap besar. Rata sekalian badan. Lepas tu segera cari tuala lap. Kita panggil kok mandi bekok daki lah. Kita panggil. Tahu? Kita panggil mandi bekok daki. Dia panggil mandi bekok daki lah tu. Makna berapa minit je? Dah tahu dah. Kalau kita kata maghrib 7.19, 7.15 tu asar lagi. Sempat ke tak? Wallahu a'lam lah. Sekarang kan mudah kan. Bukan zaman dulu nak kena pergi turun tanah karai telaga, timbul telaga. Sekarang mudah kan. Bilik mandi dalam bilik masing-masing kan. Mana kita letaklah tak sempat. Orang bang maghrib asar kena qada tetap, zuhur pun kena qada. Gitu. Sebab 7.15 tu waktu asar. Ada ni. Ianya waktu zuhur juga. Sebab zuhur boleh sembahyang waktu asar, namanya tunai ketika jamak takhir. Di situ. Jadi 7.15 tu waktu asar, bukan waktu zuhur. Tapi waktu asar dipanggil waktu zuhur juga. Waktu isyak dipanggil waktu maghrib juga. Sebab terkadang kita boleh solat maghrib dalam waktu isyak. Maghribnya nama tunai, bukan qada ketika jamak takhir. Jadi kira-kira waktu asar adalah waktu zuhur, waktu isyak adalah waktu bagi maghrib juga.
Jadi maknanya belum sempat nak mandi orang bang maghrib, asar memang kena qada 7 suku 7.15 tu waktu asar, dan ianya waktu zuhur juga. Zuhur kena qada juga. Hok tadi buat contohnya 4.30 waktu zuhur. Tak sempat nak mandi, habis waktu zuhur. Zuhur kena qada lah. Jangan duk tanya subuh pula. Subuh tak ada kaitan dengan zuhur. Dia nak tanya pula, 4.30, 4.30 waktu zuhur lagi kehih. Lepas tu zuhur kena qada lah, tak sempat sebab bangsa dah. Lepas tu asar macam mana pula asar? Tanya asar tu. Dah sudah tanyalah asar tu. Sekarang 4.30 waktu zuhur. Suci daripada haid dan nifas cukup syarat wajib. Tapi belum sempat mandi mengangkat ada besar, habis waktu zuhur. Zuhur kena qada. Jangan nak tanya pula, asar kena pula asar? Asar sebenarnya tunai lah. Tanya hak tu betul benar tanya gitu. Ada tanya tu. Mana kalau 7 suku 7.15 minit di hujung waktu asar, suci haid, suci nifas, belum sempat selesai mandi, masuk waktu maghrib, asar kena qada, zuhur kena qada. Gitulah. Jadi saya letak ni minit-minit. Dia sebenarnya begini. Dalam kitab, apabila hilang mawani', dia panggil hilang mawani', dia mani' ni perkara yang menegah daripada sembahyang. Jadi manik ni perkara yang menegah daripada sembahyang. Mana? Gila, koma, mabuk, haid, nifas, dipanggil mawanik dah kata. Perkara yang menegah daripada sembahyang. Hilang ni. Kembali siuman, kembali suci daripada haid, kembali suci daripada nifas, dipanggil hilang mawanik. Di hujung waktu sembahyang, sekira-kira telus takbiratul ihram. Itu ayat kitab. Sekira-kira telus takbiratul ihram. Telus telang waw sing. Telus. Tapi orang tak terima telus, dia kata muat. Kita telus. Ada dalam kitab rasanya. Kalau cakap Terengganu, teluh. Teluh kedok tu sepik sangat. Sepik. Tuannya besar. Teluh kedok tu. Mana ada teluh. Faham? Kita cakap Terengganu faham teluh. Maknanya di hujung waktu hilang mawanik, hilang perkara yang menegah semayang di masa yang telus takbiratul ihram. Telus takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Berapa saat? 2 saat. Allahu Akbar. Berapa saat? 2. Telus 2 saat. Habis waktu. Kena qada waktu tu. Bukan telus takbiratul ihram ni kita takbir sungguh. Nak takbir warna, mandi wajib pun belum, ambil wuduk pun belum. Kira masa. Apabila kembali siuman, apabila suci haid, suci nifas, cukup syarat wajib. Teluh masa takbiratul ihram. Teluh qada masa Allahu Akbar. Tapi kita belum takbir sebab kita belum mandi lagi. Tapi masa tu teluh Allahu Akbar, habis waktu. Kena qada lagi waktu tu. Tu. Beberapa second je. Satu pandangan, ini pandangan mazhab Maliki, dan ini pandangan Daif dalam mazhab Syafi'i, teluh 1 rakaat. Bukan teluh takbiratul ihram. Teluh 1 rakaat mana? Ada masa seminit. Gitu ada. Teluh 1 rakaat ni. 1 rakaat ni kita letak seminit. Gitu. Seminit ada. Itu pandangan Daif. Teluh 1 rakaat, tak ada semayang lagi. Kira masa tu. Dia suci dari haid dan nifas. Asar 4.33, 4.32.
Teluh tak serakaat seminit? Teluh. Dia kena qada zuhur tu. Teluh 1 rakaat. Tapi pandangan yang muktamad, teluh takbiratul ihram. Itu pandangan yang muktamad. Mana setakat masa 2-3 saat saja. Habis waktu tak ada buat gapa-gapanya. Waktu tu kena qada. Macam mana? Ni hok sambung balik minggu lepas ni. Benda tambah hok minggu lepas. Sambung balik minggu lepas, hok tambah hok minggu lepas. Pada situ dah di hujung waktu cukup syarat wajib. Di hujung waktu cukup syarat wajib. Memang tak sempat buat apa-apa. Qada masa tu. Hok kata hujung waktu tu, untuk waktu tu kena qada. Qada masa teluh takbiratul ihram. Hati. Pandaih mengatakan qada masa teluh 1 rakaat. Tu pandangan daif. Qada masa teluh 1 rakaat. Pandangan muktamad, qada masa teluh takbiratul ihram. Mana 2-3 second, 2-3 saat sahaja. Rupung bang so 4.33 zuhur kena qada. Teluh qada 2-3 second saja. 7.19 orang pun bang maghrib, asar kena qada, zuhur kena qada. Sama tu. Ada ni. Sekarang di hujung waktu asar, dia kehik kinipah 2-3 second, 7.19 orang bang maghrib, asar kena qada, zuhur kena qada. Kalau saya buat misal tadi 3-4 minit. Tidak gitu. Maknanya sekadar teluh takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian hak minggu lepasnya saya pergi pula kepada, hak ni tak bicara di sinilah. Saya pergi pada bicara maknanya dia suci dari haid dan nifas. Dia suci dari haid dan nifas, dia berkewajipan sembahyang ya, di awal waktu kedatangan haid. Contoh melepasnya di awal waktu dia rebah bilik air. Bila rebah bilik air, dia pengsang. Tapi waktu sudah masuk. Makna kalau kita kata kalau kita kata waktu zuhur 18 minit masuk dah. Jadi 18 minit zuhur tu dia berakal. 18 minit zuhur tu dia suci daripada haid dan nifas. 18 minit zuhur dia cukup syarat wajib. 19 minit dia rebah bilik air pengsang. 19 minit dia mari darah haid contohnya. Tu. Hak ning ni dia hak cukup syarat wajib. Masuk waktu 18 minit masuk waktu zuhur. Tiba-tiba lepas masuk waktu hilang akal, pengsang sebab rebah bilik air. Masuk waktu mari darah haid contohnya. Masuk waktu dia sesar beranak keluar darah nifas contohnya. Tapi waktu sudah masuk. Di awal waktu tu dia masih lagi cukup syarat wajib. Kemudian barulah kedatangan manik perkara menegah daripada kewajipan sembahyang. Atau kiraan lain. Dia tak sama dengan suci. Cukup syarat wajib di hujung. Suci di haid dan nifas. Cukup syarat wajib di hujung waktu. Sekadar teluh takbiratul ihram. Adapun kalau di awal waktu tu 18 minit, dia cukup syarat wajib. Tiba-tiba 1:10 minit direbah bila air pengsang, tak wajib sembahyang orang pengsang. 1:10 minit keluar darah haid, orang haid tak wajib sembahyang. Tapi 2 minit dah waktu zuhur tu kamu cukup syarat wajib. Jadi macam mana dengan zuhur tu? Saat zuhur tu tak sembahyang lah sebab dia pengsang. Saat zuhur tu tak sembahyang sebab dia haid.
Tapi untuk zuhur tu kena qada tak kemudian. Itu bicara lain. Dikira kalau kata 2 minit, kalau semayang sempat tak 4 rakaat? Tak sempat. Maka zuhur tu tak ada kewajipan, tak kena qada. Tapi kalaulah zuhur 18 minit, dia rebah bila air 1:12 minit. Dia mari hit 1:12 minit. 1:12 minit ni orang baru habis bang zuhur, tak ada orang semayang pun lagi. Dah 1:08 minit masuk zuhur, orang bang zuhur. 1:12 minit tu orang baru sudah bang. Tapi 4 minit dah, barulah direbah bila air 1:12 minit. 1:12 minit barulah dia mari darah haid. 4 minit itu dicukup syarat wajib. 4 minit zuhur tu dia berkewajipan dalam masa 4 minit. Tapi tak ada orang semayang. 4 minit ni kalau semayang teluh dak 4 rakaat zuhur. Teluh dia terhutang zuhur. Dia kena qada kemudian. Dia terhutang. Sebab apa? Sebab tempoh masa tu kau di semayang teluh 4 rakaat. Tapi tak semayang ni. Tadilah orang bang baru sudah. 4 minit tu ngam-ngam orang sudah bang 4 minit. Mana zuhur tu dia kena selepas daripada dikembali siuman, daripada pengsan, selepas dikembali suci daripada haid, zuhur tu dia kena qada. Kan? Itu kalau 1:12. Kalau 1:30 rebah bila air, kalau 1:30 dia mari haid. Sudah tanyalah tu. Hak tu sangat-sangatlah kena qada. Mana kalau dia awal waktu dicukup syarat wajib, tiba-tiba datang perkara yang menggugurkan kewajipan. Awal waktu ni kamu cukup syarat wajib ni, awal waktu ni kamu tak semayang je lagi. Allah, setakat 2 minit je masa waktu. Kalau semayang sungguh pun 4 rakaat tak siap 2 minit. Barulah waktu tak kena qada. Faham tak? Bagaimana? Ni kira hak minggu lepas lagi ni. Kira hak minggu lepas. Ini tambah sikit kita bicara sekarang. Cukup syarat wajib di hujung waktu. Untuk waktu tu wajib kena semayang. Tak sempat semayang wajib kena qada. Sekarang ni di awal waktu dicukup syarat wajib. Masuk waktu sahaja direbah bila air pengsang. Pengsang gugur kewajipan semayang. Di awal waktu dia mari haid, mari nifas, mari haid gugur kewajipan semayang. Betul orang pengsang tak wajib semayang. Betul orang haid tak wajib semayang. Tapi 1:08 minit mula-mula masuk zuhur tu, kamu tak pengsang lagi, kamu haid tak datang lagi, kamu masih lagi cukup syarat wajib, cuma tak semayang je lagi. Memang tak ada orang semayangnya laginya. Lepas masuk waktu tu barulah kamu tak cukup syarat wajib. Jadi waktu banyak mana hak kamu cukup syarat wajib tu? 4 minit. Kalau 4 minit, kalau semayang teluh 4 rakaat tu. Tapi memang tak ada orang semayang. Jadi apabila 4 minit, maka untuk zuhur tu kena qada lah. Gitu je lah. Mana? Faham tau? Sekali iling, sekali angguk tu mana? Iling hak mana? Angguk hak mana? Dah sekali nampak iling, sekali nampak angguk. Sudah iling lepas tu angguk. Iling hak mana? Angguk hak mana? Angguk tu faham? Iling hak ni? Dia kena duduk diam je, tak ada respon. Baru nak dia kata apa? Ni iling angguk. Ini bicara hak mudah lagi. Dia bicara hak payah ni. Hak payah macam mana pembicaraan. Hak payah ni dia cukup syarat wajib. Dia sekejap saja dia kembali datang perkara yang menggugurkan kewajipan. Dia selang-seli. Contoh. Ni kena belajar suku lah ni. Orang tua, dia ingatan dia lemah. Tapi dia bukan hilang ingatan. Jangan kita mudah-mudah orang tua tak wajib semayang, jangan. Orang tua ni dia lemah ingatan.
Yang mana terkadang solatnya kita kena bimbing. Bukan dia hilang ingatan. Hilang ingatan ni dia kamir belaka. Faham tak kamir? Dia kamir belaka. Hak nak masuk pun dia kamir, hak keluar dah pun dia kamir. Ni mana nanti orang hilang akal. Kadang ni. Dia nak pakai baju, dia pakai baju, nak telanjang, dia telanjang. Dia nak menangis, dia menangis. Tu nyanyong. Dia panggil hilang akal. Mana kita kata gila lah, tapi kita tak pernah sebut nama gila, kita sebut nama nyanyong. Mana apa? Hilang akal. Hilang ingatan. Bukan lemah ingatan. Hilang ingatan. Kena faham tu. Ini mudah-mudah bila tanya hukum. Orang tua ni dia kadang-kadang rakaat tak ingat. Tu hilang akal dah, tak ajak semayang. Setakat tak ingat rakaat, kita ajak semayang dah. Kalau tu imam hok tengok rakaat tu, betul tengok tu imam dengar rakaat. Tak ajak semayang tu imam nyanyuk dah. Gitu. Dah tak ingat rakaat, dia panggil tak ajak semayang dah. Bukan. Dia ingatan dia kurang. Sembahyang pula, sembahyang tidak sama macam biasa-biasa. Faham tak? Sembahyang hok macam biasa ni berdiri, rokok, iktidal, turun sujud, naik. Itu sembahyang hok daripada budak. Jadi rakaat mudahlah kita bilang. Sembahyang orang uzur ni terlentang. Fatihah pun gitu, rokok iktidal pun gitu, sujud pun gitu. Nak ingat mana? Bukan kata rakaat. Tertib sembahyang boleh tak ingat. Tertib. Sebab apa? Sebab Fatihah kepada rokok ni boleh akad dah kepala. Tak boleh akad mana kepala. Lepas tu pejam mata. Pejam mata tu rokok. Lepas tu iktidal buka mata. Sujud pejam mata. Orang tua-tua baru nak belajar pesen ni, baru nak amal, walaupun belajar dah pun tak pernah amal. Tak jadi. Bukan kata bilangan rakaat. Tertib semayang pun terkadang mereka tak ingat. Hak tu kita kena bimbing. Kita kena bimbing. Bukan kita baca, kita bimbing. Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca Fatihah. Gitulah bimbing. Pada ni Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, bimbing. Dia boleh, tapi dia nak pindah-pindah rakaat, pindah-pindah rukun tu. Bukan rakaat saja, rukun tu. Sebab dia semayang melentang gitu. Jadi caranya cara sama. Keadaan sama, Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, keadaan yang sama. Atau kena bimbing. Itu bukan hilang ingatan, lemah ingatan. Gimana? Lepas tu jangan lupalah pandangan hak mazhab Maliki Hanafi tu. Kalau dia terlentang, kepala pun tak boleh nak angkat daripada bantal. Mazhab Maliki Hanafi gugur kewajipan sembahyang. Mazhab Syafi'i Hambali dia ada isyarat dengan mata, dia ada memperlakukan solat dengan hati. Jadi mazhab Syafi'i dengan Hambali ada dua lagi. Lepas daripada tak boleh angkat kepala untuk isyarat pada rokok dan sujud, menggunakan mata untuk isyarat kepada rokok dan sujud. Mata pun tak boleh buka dah, rapat dah mata. Memperlakukan solat dengan hati. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Pada ni. Jadi kalau waktu tu dia kepala pun tak boleh nak angkat dah, tak apalah. Tak apalah, kita boleh pakai mazhab Maliki dengan Hanafi. Tapi orang tua ni kadang-kadang dia nak semayang juga. Dia nak semayang juga. Tak apalah, buat dia semayang. Tengah-tengah semayang dia tidur. Biar dia tidurlah. Biarlah. Dah kita kalau dia tidur, kita dah tanya semayang lah. Sebab pakai mazhab Maliki Hanafi dah. Sebab kepala pun tak boleh angkat dah, tangan pun tak boleh nak buat, tangan pun tak boleh nak gerak dah. Tapi nak semayang juga, kita buatlah ke dia. Tapi biasa dah tidur.
Kalau semai duduk tak apa tidur. Semai duduk ni tak apa tidur. Sebab apa? Punggung rapat, wuduk tak batal. Tapi kalau sembahyang melentang atas belakang, lelap saja batal wuduk. Lepas tu macam mana pula? Dia melentang atas belakang dah. Dia kejut balik. Kita pakai sambung sembahyang dia. Sebab apa? Sebab mazhab Hambali contohnya, tidur sekejap tak batal wuduk walaupun melentang. Di situ pula. Dah takkan kita, mak wuduk batal dah mak mak jenera, mak tidur saat ni. Allah, mak tidur sekejap aja, sekelak. Sekelak orang ni. Lelak tu lelak lah, tapi lelak tu sekelak je. Ke apa? Sekelik ke orang ke? Sekelip mata, sekelak je. Mana? Dah mazhab Syafi'i kita oleh kerana tidur melentang, batal lalu dah wuduk. Tapi kalau kita bismillah atas kursi ni, dia lelak, wuduk tak batal. Dah tidur tak atas semayang ke? Ada dok di antara perkara yang membatalkan semayang ialah tidur. Ada? Tak ada. Yang membatalkan semayang adalah berhadas kecil, batal wuduk, batal semayang. Tapi kalau tidur atas kursi begini, wuduk dia tak batal, dia tidak berhadas kecil, maka semayang tak batal lah. Boleh sambung. Boleh sambung. Tapi kalau melentang tu dia tidur, lepas tu kejut nak sambung semayang, kita pakai pandangan hak kata tidur sekejap wuduk tak batal. Ini cerita orang Mekah. Dia kata pelik orang Arab. Apa? Jahil dia kata. Jahil kat mana pula? Dia tidur kerah-kerah melentang, bukan tidur duduk. Kerah-kerah dah melentang. Orang khomak dia bangun semayang. Allah, jahil sungguhlah dia kata. Jahil apa? Tu mazhab Hambali Maliki tu. Tidur sekejap wuduk tak batal. Tidur macam mana pun. Dia kita mazhab Syafi'i kepada punggung. Kalau punggung ni rapat, tidur duduk lama mana pun tak batal. Dia mazhab Hambali contoh, dia tak fikir, dia tak kira punggung. Dia kira tidur sekejap ke lama. Tidur lama, tidur duduk ni lama pun wuduk batal juga. Dia tak kait dengan punggung, dia kait dengan tidur lama, tidur yang yasir, tidur yang sekejap, atau tidur yang lama, tu dia. Jadi kalau kata lepas dia sedar dia tidur, orang tua ni nak semayang, semayang mulalah, tak apalah. Dia semayang pula, gitu ya, wuduk dia ambil lah. Kalau nak semayang lah. Kalau dia pakai senyap, dia tidur tu tak apalah. Dah macam mana semayang dia ni, kepala dia tak boleh nak angkat dah daripada bantal. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semayang tak wajib dah. Yang kita buat di semayang tadi tu kerana dia bunyi nak semayang, kita buatlah dia semayang. Ada ni orang tua-tua ni, kalau dia jenis hak semayang sungguh, kalau kita kata dia mazhab Maliki mak, mazhab Hanafi mak, tak wajib semayang dah mak, takut tak mau nak terima agaknya. Dia nak semayang, kita buatlah dia semayang, gitu je lah. Ada ni. Tapi kalau kepala tak boleh angkat, tak apalah, pakai mazhab Maliki Hanafi. Jadi orang hak apa? Lemah ingatan, bukan hilang ingatan. Hilang ingatan tu nyanyok. Kita hari ni tak habis juga pekoh kita ni. Kita yang 3 tu minggu lepas tak baca dah. Jadi sebesalah nak. Lah. Jadi dia orang yang hilang ingatan nyanyok ni, dia tidak akan nyanyok secara terus. Dia nyanyok sepanjang masa tu kemudian. Dia biasa gitulah. Ke sedar-sedar bangun esok dia nyanyok terus. Ada gitu? Dia orang nyanyok ni ada dok jenis bangun pagi tu dia hilang akal, dia nyanyok straight. Dah. Mungkin ada tu, wallahu alam lah. Hak biasanya molek hilang akal, nyanyok sekejap. Bila dia siuman balik, bila tanya balik, dah tadi kenapa? Dia terdok dah tadi tu cakap mengarut, lepas tu menangis, lepas tu nak buang baju apa semua. Dia kata, tengok tu. Maknanya masa dia hilang akal tu sekejap, dia siuman kembali. Ni masalah. Ada ni.
Bila dia hilang akal, dia gugur kewajipan. Bila dia siuman, dia kembali berkewajipan. Tapi tak apalah, untuk mula-mula tu nyanyuknya sekejap-sekejap. Mula-mula. Pada ni. Lama-lama dia akan kerap kali. Lama-lama dia akan lebih panjang masa. Mula-mula dia hilang akal sekejap, kemudian berlaku berulang kali, kemudian tok sekejap dah. Dia panjang masa, lepas tu dia siuman, lepas tu dia nyanyuk pula, kemudian dia nyanyuk terus tak ada hukum lah tu senang lah tu. Mana nyanyuk terus tu tak ada hukum. Ada ni. Hok nyanyuk sekejap tu okey lagi, mudah je kita nak atur semayang, kita nak bicara semayang ni. Sebab nyanyuk adalah hilang akal, gugur kewajipan sembahyang. Nyanyuk adalah hilang akal, gugur kewajipan sembahyang. Tiba-tiba dia nyanyuk, dia sedar, lepas tu dia nyanyuk. Ni orang panggil apa ni? Jadi yang menggugurkan kewajipan sembahyang ni, dia kembali wajib, dia kembali tak wajib. Dia wajib, dia tak wajib. Dia kembali wajib, dia jadi tak wajib. Hak ni kena ngaji lain ni. Hak tadi kita bicara dia tak wajib semayang. Sebab dia dia nifas, dia pengsang. Di hujung waktu dia kembali suci haid dan nifas. Dia kembali siuman daripada pengsang. Dia kembali haid dan nifas ni, kembali suci. Ni straight. Kembali siuman daripada pengsang, siuman straight atau mudah. Faham ni? Dia asalnya haid dan nifas, tak wajib semayang. Lepas tu dia pun suci haid, suci nifas di hujung waktu. Kemudian lepas dia suci tu, dia suci lah belah-belah hari pulaknya. Ni dak ni, dia berakal wajib, hilang akal tak wajib. Berakal pula wajib, hilang akal pula. Ni dia sudah mana? Sudah maknanya sudah dekat-dekat nak nyanyuk dah tu, dekat-dekat nak nyanyuk sepenuhnya. Dekat-dekat nak nyanyuk sepenuhnya. Nyanyuk sepenuhnya tak ada hukum lah. Sekarang ni dia baru nak nyanyuk. Kalau mula-mula tu nyanyuk sekejap tu okey lagi lah, semayang dia waktu panjang lagi. Macam mana kalau dia berulang kali dan nyanyuk dia tu agak panjang. Dia siuman daripada nyanyuk tu, dia hilang akal ni. Dia hilang akal ni sekejap je. Tak sempat nak buat semayang, dia jadi hilang akal semula, nyanyuk semula. Nak kira macam mana? Kita kira dah tadi hak qada takbiratul ihram. Kita kira dah qada satu rakaat tu. Dah itu lain, itu lain. Itu maki qada takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalau awal waktu kira qada masa kalau zuhur 4 rakaat teluh ke tak teluh, itu bicara lain. Hak ni dak ni, dia tak kira tu. Dia kira hak masa qada takbiratul ihram ke tak kira. Hak ni lain sikit sebab dia nyanyuk, dia siuman, dia nyanyuk. Maknanya apa ni? Dia sudah sekejap ni. Nyanyuk, siuman, nyanyuk, siuman, nyanyuk, begitu. Jadi untuk masa siuman dia, kalau dalam waktu zuhur, dia bukan hanya kira 4 rakaat. Dia bukan hanya kira 4 rakaat. Dia kena kira waktu untuk taharah. Ada ni? Kita kata dia nyanyuk, pukul 2 dia kembali molek. Pukul 2 dia kembali molek. Tiba-tiba 2:10 minit dia jadi nyanyuk semula. Pada ni. Jadi pukul 2:10 minit waktu zuhur tu, dia kembali siuman 10 minit ini cukup syarat wajib 10 minit ni. 10 minit ni adakah kira 4 rakaat zuhur? Bukan kira 4 rakaat zuhur saja. Dia kena kira masa untuk taharah, masa untuk berwuduk, masa untuk bersuci daripada najis, masa untuk menutupi aurah, masa untuk melengkapkan syarat sah. 10 minit ni cukup tak masa untuk 4 rakaat dan juga untuk taharah. Taharah ni dengan untuk syarat sah, dengan ambil wuduknya, dengan basuh najisnya, dengan tutup aurahnya.
dengan sembahyang 4 rakaatnya, cukup tak 10 minit Kalau tak cukup, maka untuk zuhur tu tak kena qada apa-apa. Tapi dah masa 10 minit dia sedar ni, kemungkinan kita suap makan dulu, dia lapar dah ni. Dah masa 10 minit kita suap makan dulu. Kita ingat ke lepas suap makan ni dah dia sedar dah ni, kita nak sembahyang lah. 10 minit tu dia balik asal pula. Badan ni. Kita anak kena kira lah. Dah masa tak ada berapa minit 10 minit dia kembali berakal. 10 minit dia kembali berakal. Kena ke 10 minit. Kita dah buat apa lagi 10 minit ni? Bukan tak buat lagi untuk sembahyangnya, sebab dia lepas siumang tu dia royak lapar. Kita buat makan lah dianya. Kita tak tahulah dia sekejap je dia siumang. Kalau tahu sekejap dia siumang, kita siap sembahyang lah. Tengok ke dia siumang panjang. Pukul 2, pukul 3 ke dia kembali nyanyuk ke, tengok ke siumang dia panjang. Oleh kerana dia lapar, kita cara makan dia dululah. Nanti lepas siap makan pun semua, kita pun nak mandi, nak wuduk, nak suruh sembahyang dah lah. Sebab apa? Sebab molek dah ni. Tadi tu mai duduk ngaruk, duduk nak telanjang lah, nak menangis lah, nak apalah. Ni pandai ni, memang hilang akal. Tengok pukul 2, molek dia. Kalau tu tanya balik sebelum tu, dia kata bila? Mana dia tak ingat masa dia hilang akal. Kalau masih hilang akal dia ingat, tak panggil hilang akal pula tau. Ke mana? Kamu ingat dah masa kamu hilang akal saat ni? Saya ingat masih hilang akal saat ni. Dah hilang akal tu. Dia menawak bohong. Takkan dia ingat. Masih tanya dia hilang akal berlaku apa-apa, takkan dia ingat pula, pelik tu. Jadi apabila pukul 2 tu nampak dia molek. Dia pun nak makan, kata makan. Allah, pukul 2 10 minit, Allah, balik asar pula dah. Misalnya 10 minit kalau ke rakaat zuhur memanglah muat teluh. Tapi hak ni dia dah kira rakaat. Dia nak kira waktu untuk melengkapkan syarat-syarat sah. Waktu untuk suci dan najis, waktu untuk berwuduk, waktu untuk menutupi aurah, letak menghadap kiblah. Kiblah ke tu. Kalau waktu tu cukup, kita kena tanda dia ada hutang 1 zuhur. Takut nanti kan dia kembali berakal panjang masa kan, tunaikan waktu ada, qada hak satu waktu yang tak sempat nak semayang sebab dia kembali kepada nyanyuk. Ini kalau berlaku seumpama tu, waktu kena ngaji molek lah. Kalau kata dalam waktu asar, dalam waktu asar kita kata pukul 5. Pukul 5 dia hilang. Dia nyanyuk. Pukul 5 dia kembali berakal. Pukul 5 dia kembali berakal. Kemudian kita kata 5.20 dia kembali nyanyuk semula. Jadi 20 minit ni. 20 minit ni kalau kita taharah makan masa lama mana? Kalau kita asar 4 rakaat, kalau kita zuhur 4 rakaat, 8 rakaat. Teluh dah. Kalau teluh, dengan zuhur-zuhur pun kena qada. Tetapi kalau waktu asarnya pukul 5 dia kembali siumang, nyanyuk dia hilang, pukul 5.10 sempat gedak tu. Sempat dah taharah dengan 4 rakaat. Kalau hanya sempat taharah dengan 4 rakaat, kemudian dia pun kembali nyanyuk, asar saja dia terhutang, zuhur tidak. Sebab tak teluh 8 rakaat. Dia nak kena terhutang zuhur pada waktu asar, dia kembali siumang, teluh untuk taharah dan semayang 4 rakaat asar dan semayang 4 rakaat zuhur. Barulah zuhur kena qada. Kalau tak sempat nak buat pada masa siumang tu. Tu kata hak ni kena belajar asing. Hak ni comel dalam kitab Sabilah. Saya belajar comel ni. Sebab kadang-kadang orang nyanyuk ni dia bukan orang terlantar. Kalau orang terlantar, kita tak kira dah, kita kira kepala tak boleh angkat daripada bantal. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semayang tak wajib walaupun akal dia comel. Mana kepala tak boleh angkat daripada bantal untuk isyarat pada rukuk dan sujud. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tak wajib dah semayang walaupun berakal. Terkadang orang nyanyuk ni segomego. Susah segomego ni. Jangan.
Kalau tak peduli ke dia, sedar-sedar tepek dinding lah warna kuning tu. Pakai paper, tangan masuk dalam paper, dia pun lesek dinding. Kuning dinding. Boleh tahan lah. Boleh tahan nak basuh lah jawapan dia. Maknanya tuang segar, tapi akal. Kalau tuang tu memang terlantar, kepala tolak angkat daripada bantal, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tak wajib semayang, walaupun akal comel. Sekarang ni, dia masalah akal. Dia sihat, boleh pergi mari, tapi akal dia nyanyuk. Tapi kalau nyanyuk terus, okeylah, tak ada kewajipan lah. Ni nyanyuk, lepas tu molek, lepas tu nyanyuk, lepas tu molek. Apa? Separuh-separuh orang panggil. Tu kena itulah. Kena kira lah pada waktu dia siumang tu. Tapi macam sebut tadilah, waktu dia siumang tidak semestinya kita buat semayang. Sebab kita kena banyak perkara lagi nak buat ke dia tu. Dah kalau masa nyanyuk dia tu siapa ke habis dah najis satu bilik, huru-hara lah bulaknya, tiba-tiba dia sedar. Lepas tu, tahi siapa tu? Tahi siapa lagi? Tahi siapa lagi? Dia tak ingat ke dia dah lah. Banyak urusan, buat makan, buat apa, molek. Lepas tu jadi nyanyuk pula. Masa dia siumang pukul berapa? Masa dia kembali nyanyuk, berapa minit dia siumang? Kena catat lah, kena tanda. Sebab akan datang takut dia agak segar panjang sikit, dia pun semain tunai waktu hak dia segar tu. Kena bayar. Hak baru ni tu ada terhutang satu semayang tu. Qada satu ni, dia pun qada satu tu. Kena tanda lah. Ni anak-anak tu kan jagalah. Kena pandai lah. Kena ada ilmu. Tapi hak seumpama saya sebut ni, hak ni kena khusus ni, kena khusus asing. Nak comel dalam kitab Sabila dia akan cerita ni. Dalam kitab Arab banyak dia cerita ni. Dia hilang akal, dia siumang, dia hilang akal, dia siumang, dia hilang akal. Jadi dia berselang-seli. Jadi pada masa siumang tu, waktu kena ke asing tu. Dia tak sama dengan dia hilang akal, lepas dia siumang saja, siumang terus. Hilang akal macam contoh mana? Dia koma, hilang akal dia panggil. Dia mabuk, hilang akal dia panggil. Kemudian dia sedar tu, memang sedar straight dah. Sedar tu di hujung waktu, walaupun hanya teluh takbir ihram saja, untuk waktu tu kena qada. Sebab dia siumang terus. Macam orang suci haid dan nifas. Dia suci haid dan nifas, cukup syarat wajib di hujung waktu, dia suci wajib terus. Maka dia suci haid dan nifas di hujung waktu, walaupun hanya telus takbir ihram saja, untuk waktu tu dia kena qada. Gitulah. Dia berbeza dengan nyanyuk, siumang, nyanyuk, siumang, nyanyuk, siumang. Ni kena ngaji lah anak-anak. Kalau dia hanya nyanyuk sekejap, lepas tu esok lusa pula jadi gitu, tu tak ada masalah mana. Bila dia nyanyuk terus tu, tak ada kewajipan lah. Hak ni hak tengah ni. Sebab macam sebut tadi lah, setahu saya gitulah orang nyanyuk, dia tidak akan bangun pagi nyanyuk situ, nyanyuk sampai ke akhir. Ada. Dia akan dipanggil permulaan tu. Mula-mula ingatan lemah, lemah, hilang ingatan. Lepas tu ingat semula, lama sehari dua, hilang ingatan. Mula-mula tu, lama-lama berulang kali lah. Akan jadi kerap kali, mula-mula sekejap, lama-lama jadi panjang, akhir sekalinya terus tak ada hukum. Jadi hak seumpama tu, kena ngaji khusus. Kemudian minggu depan kita tengoklah, kita nak baca hak tajuk mana hak dalam buku kita ni, buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.